Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan sambung tajuk bumi sebagai sfera. Kali ini kita akan try jawab soalan SPM. Okey, sebelum kita jawab soalan SPM kena ingat formula lah. Ini formula sudah saya beri pada topik sebelum ini ya. Jadi beza longitude kalau timur-timur atau barat-barat kita tolak. Contohnya titik A 30 timur, titik B 40 timur. Dua-dua timur. So kita akan tolak. Yang besar tolak yang kecil. 40 tolak 30. So beza longitude-nya 10 timur. Kalau barat, barat-barat lah tolak juga. Ya, tapi kalau berlainan barat timur timur barat kita tambah. Okey, ini beza latitude sama juga macam longitude. Cuma dia pakai utara-utara, pakai selatan-selatan kan. Kalau sama kita tolak. Kalau berbeza satu utara satu selatan kita tambah ya. Ini kita imbas balik ya episod sebelum ini ya. Okey. Seterusnya ini ialah berkaitan dengan formula diameter. Kita ada dua diameter, diameter bumi dan diameter selarian bumi. Contohlah dia bagi soalan, dia bagi A, koordinat A, dia cakap A dan B ialah diameter bumi. A dan C diameter selarian bumi. Macam mana kita mau cari lokasi B dan C? Okey, kita cari lokasi B dulu ya. Ini formula yang ketiga yang perlu kamu hafal. Lokasi B, ya, dia beri A sudah. So, kamu perlu copy balas, tolak balas. Apa maksudnya tu? Copy, 30, 30, copy. Utara balas jadi selatan, 130 tolak ya. Pakai 180, tolak 130, dapat 50. T jadi B. Timur jadi barat, balas. Ya. Jadi yang 50 ni formulanya yang pakai 180 tolak 130 dapat 50 ya. Jadi kalau diameter bumi kamu kena hafal copy balas tolak balas. Macam mana pula lokasi C? Ini ialah formula yang keempat yang perlu kamu hafal. Okey, sudah diberi A. Jadi kalau diameter selarian bumi kita pakai copy tolak balas. Copy maksudnya 30 copy, utara pun copy. Ini 180 tolak 130. Tolak ya. Dapat 50. Timur balas jadi barat. Jadi kena hafal diameter bumi. Copy balas tolak balas. Diameter selarian bumi. Copy tolak balas. Okey, next. Ingat formula next. Formula jarak. Okey, ini formula yang kelima. Jarak meridian. Iaitu beza latitude darab 60. Kalau mau hafal ni, jom makan belacan 60 kali. Ini suka hati kamu lah cipta apa-apa yang kamu rasa senang hafal kan. Jarak selarian, jarak meridian ni yang menegak kan. Jarak selarian yang melintang, beza longitude darab 60 darab cos latitude. Saya buat, jom sentap belon 60 kolah. Okey. Formula ketujuh, jarak terpendek kita pakai 180 tolak latitude 1 tolak latitude 2 darab 60. So, jom tangkap 180 lalat 60 kali. Dan last kali yang perlu hafal ialah laju sama dengan jarak per masa. Ini formula yang famous selalu digunakan, senang hafal ni. Laju, jarak masa. Ya. Okey, so 8 formula ni perlu hafal untuk menjawab soalan bumi sebagai sfera. Okey, kita masuk pada soalan yang pertama, iaitu soalan tahun 2011. Ini soalan sebenar SPM ya yang saya try buat ni. Okey. Ini soalan diberi dua koordinat sudah diberi dia punya location G dan H. J dan K ni sejak yang tidak ada diberi ya. Ada 4 titik G, H, J dan K ialah 4 titik pada permukaan bumi. Okey, ini data yang diberi. G, J ialah diameter bumi. Ingat tadi diameter bumi. Copy balas, tolak balas kan? So, nyatakan kedudukan bagi titik J. Jadi kita sebelum tu kita kena lukis dulu hamparan. Ataupun namanya bentangan lah. Kaedah bentangan, kaedah hamparan. Sama saja ya. Kita lukis dulu meridian Greenwich dan khatulistiwa. Kosong. Sini kosong, kosong. Okey. Kita lukis dulu untuk G. G ni 40 darjah selatan. So, kita lukis satu latitude 40 selatan. Latitude. Selatan di bawah kan? Okey, 70 darjah timur di sebelah sini. Ini agak-agak saya jaraknya ni ya. So, titik G berada di sini. Okey. And then, kita buat titik H pula. H sama juga 40 darjah selatan. Sama dengan G. So, tak payah lukis lagi. Dan 100 darjah timur. So, sini. Titik H. Okey. Jadi, untuk yang J tadi ni, kita boleh dapat J sebab dia diameter bumi. Ya. Okey.
Saya terus tulis sini J. Oke, macam mana dapat nih? Ya, nih, saya bilang tadi. Kopi, balas, tolak, balas. Kan? Kopi 40, balas selatan jadi utara, tolak 180 tolak 70, dapat 110. Timur, balas jadi barat. Jadi, kopi balas, tolak balas. Dapatlah 40 utara, 110 barat. So, inilah dia punya latitude, 40 utara, 110 barat. So, dapat J. Oke, seterusnya hitung jarak terpendek dalam batu nautika dari G ke kutub selatan. Dari G ke kutub selatan diukur sepanjang permukaan bumi. Ini jarak terpendek nih. Jarak terpendek nih yang jom tangkap 180 lalat. 60 kali. Oke. So, saya lukis latitude bagi kutub selatan. The maximum latitude 90 darjah Celsius pula. 90 darjah selatan lah. Nah, ini maksimum sudah nih sebab dia di kutub kan. So, 90 yang paling maksimum. Nah, yang kita mau cari ialah jarak G direct pergi S, selatan. Nih, dia limpas yang terpendek. Ya, dia tidak limpas sini, tidak. Tapi dia direct langkau terus pergi kutub selatan. So, formulanya tadi. Oke. Ini sudut 50 kan. Macam mana dapat tuh? Kita guna formula tadi. Jarak terpendek 180 tolak latitude 1 tolak latitude 2. Okey. 180 tolak 40. 40 ni latitude bagi G. Tengok. G. Latitude-nya 40 kan. So, tolak 40. Tolak 90. 90 ialah latitude bagi kutub selatan. Jadi, itulah dia. Tolak lagi 90. Darab 60. Dapatlah 50 darab 60. 50 itulah dia tanda di sini. Sinilah dia punya theta ni sebenarnya. 50. Darab 60. So, dapat 3000 batu nautika. Okey, dapat 2 markah. Yang tadi A ni dapat 3 markah. Okey, seterusnya. K adalah 5700 batu nautika dari H arah ke utara diukur sepanjang permukaan bumi. Okey, dari H arah utara naik ke atas sebanyak 5700. Tapi kita tidak tahu lagi nih sama ada dia limpas khatulistiwa atau tidak ya. So, kita akan cari latitude-nya. Sama ada dia masih di selatan ataupun sudah langkau selatan naik ke utara sudah. So, macam mana? Kita guna formula jarak meridian. Kenapa guna jarak meridian? Sebab dia jarak menegak. Jarak menegak pakai formula meridian. Jadi, jarak meridian beza latitude darab 60 kan. Jarak meridian tadi, jom makan belacan 60 kali. Okey. 5700 sudah diberi. Beza latitude-nya kita tidak tahu. Sebab latitude ini yang kita tahu 40 kan. Yang atas ni kita tidak tahu berapa latitude-nya. Okey. Darab 60. So, kita akan dapatkan beza latitude actually 95 darjah. Jadi, sekarang dari sini pergi khatulistiwa baru 40 darjah. Kita perlukan 55 darjah lagi supaya total jadi 95 darjah. Ya. Jadi macam mana dapat 55 saya tahu tu sebab saya tolak. 95 tolak 40. 95 ni beza latitude-nya. Tolak 40 sini dapat 55. Jadi naik lagi 55. Jadi di atas sinilah 55. Sini 40 kan? Sinilah 55. 55 darjah utara. Jadi di sinilah titik bagi K. Ya. Faham kan? H pergi K. Dia punya beza latitude ialah 95. Ya, kalau kamu tengok satu selatan, satu utara kan, sepatutnya kita tambah. Satu utara, satu selatan tambah. Dapat 95. Betul lah tu, kan? Jadi kalau mau dapatkan 55 ni, kena tolak lah. Balas dia balik. Twist ya dia punya langkah kerja tu. Okey. Sekarang K sudah dapat. Jadi latitude K ialah 55 darjah utara. Okey. Seterusnya soalan D. Kita next page. Soalan D. Kapal terbang berlepas dari G dan terbang ke H. G terbang ke H. Ya. Okey, purata laju kapal terbang 400 knot. Hitung jumlah masa dalam jam. Okey, sebelum kita guna formula laju jarak per masa, kita kena cari dulu jarak antara G sama H ni. Ini jarak melintang ni. Kita guna formula jarak selarian ya. Okey, so jarak selarian sebab dia melintang. Beza longitude. Okey, longitude G 70, longitude H 100. Dua-dua timur. Jadi kita tolak lah. Timur-timur tolak. 100 tolak 70. Darab 60 darab cos 40. Cos 40. 40 ni dapat dari dia punya latitude.
Latitude sini 40 kan. Oke, dapatlah 1378.88. Saya ambil 2 titik perpuluhan. Barulah kita masukkan data ni dalam formula purata laju sama dengan jumlah jarak per jumlah massa. Purata laju diberi di soalan 400 knot, jumlah jarak yang kita kira tadi ni, dan jumlah massanya mau dicari. Oke, bahagi dapatlah 3.45 jam. Selesai, 4 markah. Jadi total markanya ialah 12 markah. Soalan ni di bahagian B, kertas 2 ya. Soalan pilihan. Oke, next kita masuk soalan SPM sebenar 2012. Oke, diberi P 25 darjah selatan, 40 darjah timur. Kita ada Q. Oh, Q ni ada unknown di sini. Theta kita tidak tahu berapa. R dia beri. Dan V adalah 4 titik di permukaan bumi. Oke, P, Q, R, V adalah 4 titik di permukaan bumi. PV ialah diameter bumi. Oke, tengok soalan dia bagi lagi diameter bumi. Oke, kita lukis dulu hamparannya. Oke, Greenwich Meridian, Khatulistiwa. Oke. Garisan ni P 25 darjah selatan. Oke, sini. Dan 40 darjah timur. So, P berada di sini. Kemudian, R pula ya. R 25 darjah selatan sudah ada latitude-nya. Longitude-nya ialah 10 darjah barat. Oke, sini R. Oke. Sekarang kita buat untuk V pula. Oke. V oleh kerana dia diameter bumi, formulanya tadi kopi balas tolak balas kan? Kopi balas tolak balas kan? Nampak? 25 kopi balas selatan balas utara, ini tolak dapat 140, timur balas jadi barat. So, lukis dia. 25 darjah utara, 140 darjah barat sebelah sini. V. Oke, so dapat V. Nyatakan kedudukan V. Inilah jawapannya. Oke, soalan B pula. Q adalah 2000 batu nautika dari P. Diukur sepanjang meridian. Menegaklah tu ya. Menegak ke atas jaraknya 2000 batu nautika. Yang ni kita tahu dia memang sudah langkau Khatulistiwa. Dia langkau. Dia memang jawapannya berada di utara. Kenapa tahu? Pasal dia sudah tulis ni utara. Q mesti latitude-nya utara. Jadi dia mesti naik atas ke utara. So, satu selatan, satu utara. Jadi, beza latitude-nya kita tambahlah. Sebab satu utara, satu selatan kan. Tambah. Ya, darab 60. Jarak meridian sudah diberi 2000. Okey, kita carilah nih, theta nih. Pindah-pindah semua, dapatlah theta 8.33 darjah utara. So, lukis dia. Satu garisan. Okey, 8.33 darjah utara. Dan 40 darjah timur. Ini sudah ada 40. So, sinilah. Sini ialah titik Q. Oke, selesai. Ya, baru 2 soalan. Berapa markah? 3 markah, 3 markah. 6 markah sudah. Oke, seterusnya soalan C. Hitung jarak dalam batu nautika dari P arah barat ke R. Dari P arah barat ke R. Maksudnya, gerak ke sini. Ya, diukur sepanjang selarian latitude sepunya. Okey, ini jarak selarian nih, pasal melintang kan. Jarak selarian, jom sentap belon 60 kolah. Jarak selarian, beza longitude, darab 60, darab cos latitude. Okey, beza latitude-nya kita tambah, sebab satu barat, satu timur kan. P 40 timur, R pula 10 barat. Jadi kita tambahlah dua nih. Darab 60, darab cos 25. Kenapa cos 25? Latitude 25. Dorang berada di latitude 25. So, settle lah. Terus masuk formula. Oke, soalan D pula. Sebuah kapal terbang berlepas dari Q. Dan terbang ke arah selatan ke P. Oke, yang anak panah merahnya. Dari Q pergi P. Lepas tu, ia terbang ke arah barat ke R. Dia terbang pula ke R. Purata laju 500 knot. Hitung masa dalam jam yang diambil bagi keseluruhan penerbangan itu. Okey, yang ini senang. Sebab dia sudah ada jarak nih. Q pergi P sudah 2000 batu nautika. P pergi R 2718.92 batu nautika. Sudah ada. So, tinggal masukkan dalam formula. Purata laju 500 daripada soalan. Jumlah jarak tambah siap 2 ni. Tambah. Jumlah masa yang mau dicari. Okey. P
pindah-pindah dia, dapatlah jumlah masa yang diperlukan untuk keseluruhan penerbangan 9.44 jam. So, settle soalan 2012. 12 markah ya semua. Oke, last one. 2013 punya. Soalan ni ada gambar raja diberi. Ini kalau soalan ada gambar raja ni saya rasa dia rumit sikit lah. Lebih baik soalan yang macam tadi tidak ada gambar raja. Dia senang sikit. Tapi boleh juga dibuat. Senang boleh lah. Boleh juga. Okay. Kita buat dulu macam biasa. Greenwich Meridian dan Khatulistiwa. And then tengok data yang diberi ni. R kan 50 knot. Knot tu utara. B barat. Okay. 50 darjah utara. Di atas lah 50 kan. 15 darjah barat. Kenapa pula not baru barat kan? Sepatutnya west lah. English, Melayu, English campur. Okay, so di sini 15 darjah barat. Okay, jadi sini titik R. Settle titik R. Sekarang kamu tengok data apa lagi diberi? K kan? K 0 darjah. Bukan utara, bukan selatan. Maksudnya dia di Khatulistiwa. Dan 15 darjah barat. Sama-sama R. Berarti di sinilah. Pas-pas di Khatulistiwa K. Kan? Dan dia sama longitudenya 15 darjah barat. Okey. Kalau kamu tengok R sama P. Satu hujung, satu hujung. Ini ialah diameter selarian. Diameter selarian bumi. Ya. Jadi apabila dia diameter selarian bumi berdasarkan raja diberi. Jadi R kita sudah tahu 50 utara, 15 barat. Jadi oleh kerana selarian kita pakai kopi-kopi tolak balas kan. Kopi 50 utara, kopi 15 tolak dapat 165 barat jadi timur. Kopi, kopi tolak balas. Jadi kita tahu kedudukan bagi P 50 darjah utara. Sudah ada lukisannya. Ini 50 darjah utara. Tapi 165 darjah timur tidak ada longitudenya. So kita lukis. Oke, tanda di sini sebagai P. Ya, kita tahu ini berdasarkan gambar raja lah. Sebab satu ujung. Ini memang diameter selarian. Ya, lainlah kalau macam K sama M nih. K sama M nih diameter bumi nih. Sebab dia betul-betul di Khatulistiwa. Diameter bulatan agung. Okey. So, M letak situ. Ya. Sebab M betul-betul di hujung juga. So, samalah. Longitude bagi P dan M sama. Longitudenya 165. Ya. Dan M sama K sama latitudenya kosong. Tanda sajalah M situ. Ya. Okey, apa lagi? Q kan? Q sama L lagi. Okey, ada satu garisan di sini. Theta. Saya letak theta sebab tidak tahu berapa dia kan. Kita tidak tahu berapa dia punya longitude. Tapi kita tahu latitudenya sama-sama P. L ni sama-sama M. Ya. Jadi kita tanda sajalah. Sini Q. Sini L. Okey, gambar raja siap. Ya, gambar raja siap. Daripada sini kita transfer pergi hamparan atau bentangan. Okey, sekarang cari kedudukan bagi P. Oh, sudah tadi kan? Sudah terjawab. Okey, settle. B diberi jarak LM. Jarak LM, LPGM ialah 3240 batu nautika. Cari longitude bagi L. Dia minta longitude theta. Dia minta theta ni berapa. Jadi ini jarak melintang kan? Jarak selarian lah kita pakai. Formula selarian kita pakai. Jadi jarak selarian. Beza longitude darab 60 darab cos latitude. Ini sudah diberi 3240. Beza latitudenya kita tolak. Kenapa kita tolak? Pasal kita tahu dia timur. Sama kita tolak. Tolaklah. Tapi sini tidak tahu kan berapa. Okay, darab 60 darab cos kosong. Cos kosong. Sebab dia berada di latitude kosong. Ataupun tak payah tulislah nih cos kosong. Sebab cos kosong nilainya 1 kan. Jadi sama juga. Mau tulis pun tak apa. Okay, pindah-pindah dapatlah theta 1110 darjah timur. So, longitude bagi L ialah 1110 darjah timur. So, sini tulislah, gantilah dia jadi 111 darjah timur. Dapatlah longitude bagi L. Okay, next question. Okay, saya sudah tukar sini ya. 1110 darjah timur. So, dapat tadi kan.
Oke, soalan C. Hitung jarak dalam batu nautika bagi QP. Q sama P pula. Diukur sepanjang selarian latitude. Masih lagi guna formula jarak selarian. Sebab melintang kan. Beza longitude darab 60 darab cos latitude. Oke, this time kita sudah tahu dia 101. Bolehlah kita tolak. Timur sama timur tolak. Oke, darab cos 50 sebab dia berada di latitude 50. Oke, dapatlah 2082.63 batu nautika. Settle. Oke, D pula. Sebuah kapal terbang berlepas dari P dan terbang ke arah barat ke Q. Dari P ke Q terbang. Oke, yang merah ya. P ke Q terbang. Kemudian, mana nih? Terbang ke arah barat ke Q sepanjang selarian latitude sepunya. Kemudian ia terbang arah selatan ke L. Terbanglah pula ke L lagi. Ya, rajin juga kapal terbangnya nih. Oke, purata laju kapal terbang ialah 550. Hitung jumlah masa. Banyak soalan cari masa ni kan dalam jam ya. Jadi macam mana? Sini jarak selarian. Sudah ada dapat jawapannya. So, tidak perlu kira lagi. Tapi Q pergi L ni pakai jarak meridian ni. Sebab dia menegak kan. Kita guna formula jarak meridian. Ini perlu kira. Belum ada kita kira kan. Oke, so kita kira dulu jarak meridian Q pergi L. Jarak meridian formulanya. Ya, beza latitude darab 60. Tapi L ni, dia berada di kosong kan? Dia bukan utara, bukan selatan. So, suka hatilah. Mau tolak kah, mau tambah kah? Tetap jawapannya 50 kan? 50 tolak kosong atau 50 tambah kosong. Dapat 50 juga. Darab 60, dapatlah 3000 batu nautika. So, kita sudah ada jarak sini, 2082. Di bawah ni, 3000. Bolehlah masuk dalam formula, laju sama dengan jarak per masa. So, laju 550, jumlah jarak, tambah siap ni 2. Ini sama ini. Dari P pergi Q, Q pergi L, tambah. Dapatlah jumlah masa pindah-pindah dalam jam. Dia mau dalam jam kan? Okey, dalam jam. Dalam jam. 9.24. Okey. So, settle lah 12 markah. Jadi soalan tu kamu kena baca betul-betul kan. Lukis dulu hamparannya ni. Barulah senang kita tengok macam mana. Kita mau guna jarak selarian kah, jarak meridian kah, jarak terpendek kan. Kita mau guna diameter bumi atau diameter selarian. Tengok soalan lah ya. Jadi sampai 2011, 12, 13 saja cikgu jawab. So dari 2014 sampai 2019 kamu try buat sendiri dulu ya. Apa-apa persoalan nanti kita bincang. Okey, sampai sini saja. Terima kasih kerana menonton. Okey, assalamualaikum.